Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum semua sahabat dimuliakan Allah sekalian. Fauzia, Pak Ma, video Spotan, Assalamualaikum semua sahabat yang dilakukan di Facebook, Anas Hamzah, Hashimah Musa. Ya, okey ke suara saya dengar ke? Fatih, okey ke? Semua okey? Ya. Baik. Okey, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Semua okey ya? Semua dengar ya? Alhamdulillah semua wadih. Barakallahu fikum. Rabia di sini, Nora, Abdullah, Siti Anita, Bakar. Alhamdulillah syukur pada Allah kerana kesempatan yang diberikan untuk kita pada pagi ini masih lagi bernafas, dapat berpuasa, dapat salat subuh. Alhamdulillah sebahagian kita dapat melaksanakan secara berjemaah. Alhamdulillah semua dengar Alhamdulillah syukur. Okey ke gambar saya? Allahu Akbar. Baik, pagi ni seperti biasa kita rujuk pada tafsir Ibn Katsir. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-9. Ya, kita buka secara rawak tafsir Ibn Katsir ni melihat kepada kepentingan Qiyamul Lail. Lihat pada muka surat 189 gambar lonjong macam mana nak betul kan ni? Ya, tuan-tuan, gambar saya dekat TikTok. Macam mana buat ni saya pun tak pandai lah tuan-tuan. Mana nak pergi ni? Kat mana nak pergi ni? Ya, saya belajar kat Yarmouk. Ya, Alhamdulillah semua. Baik kita merujuk tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan dengar suara saya cukup lah. Pada juzuk yang pada jilid ke-9, muka surat 189 iaitu pengkisahan tentang kepentingan Qiyamul Lail. Firman Allah SWT dalam ayat ke-15 surah Adz-Dzariyat, muka surat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah Zuraida, Mustafa Kamal, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Abang Mus Allah Akbar. Alhamdulillah semua. Fauzia Jimat, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Sadaqallahul Azim. Sungguhnya orang bertakwa berada dalam taman-taman syurga di mata-mata air dan mata-mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka. Sungguhnya mereka semua itu di dunia adalah orang yang buat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb, langit dan bumi semuanya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ya, baik tuan Nur Syazara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir bersama sahabat kat TikTok. Tolong share ya. Pada topik ni kita nak bentangkan, mudah-mudahan kita mendapat keutamaan Qiyamul Lail pada hari-hari yang penghabisan yang dijanjikan Nabi SAW berlakunya Lailatul Qadar kat sini Alhamdulillah semua. Iniza Abdul Aziz, Alhamdulillah. Sahabat kat TikTok, sahabat kat Facebook semua, tolong share pada teman kita ya. Ustaz Nulis, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Abdullah Muhammad, Muhammad Faizal Mustafa, Alhamdulillah Doktor. Ya, Ustaz Safi Sadiqin. Baik. Allah firman saya mengkhabarkan tentang orang yang bertakwa kepada Allah bahawa pada hari kiamat nanti mereka berada dalam syurga di beberapa mata air.
Berbeza dengan orang yang berada dalam kesengsaraan, di mana mereka akan mendapatkan azab, siksaan, pembakaran dan pembelengguan. Apa sebenarnya maksud qiyamul lail ni tuan-tuan? Kalau kita pergi ke Mekah, nanti imam tu akan mengucapkan salatul qiyam. Ya. Jadi qiyamul lail ni kalau kita lihat sebenarnya yang punya kaitan yang rapat dengan tahajud. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa tahajud dan witir itu sama, satu, iaitu pada satu malam. Baik digenapkan rakaatnya ataupun diganjilkan, semua itu namanya tahajud. Seperti yang telah kita bincangkan semalam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi penjelasan Imam Syafi'i, apa saja salat kerja waktu malam itu namanya tahajud. Jadi salat malam ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, kalau digenapkan rakaatnya, dua rakaat satu salam, empat rakaat satu salam. Ya. Baik. Alhamdulillah semua sahabat dimuliakan Allah sekalian. Sahabat yang hadir dekat TikTok, terima kasih ya. Terima kasih kepada Amimah. Terima kasih kepada dengar ya. Alhamdulillah. Terima kasih barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang telah share. Jadi Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahawa salat witir tidak dinamakan sebagai tahajud. Sebahagian ahli tahakkuk mengatakan bahawa witir itu namanya nama bagi rakaat yang dipisahkan daripada tahajud, diletakkan di akhir tahajud, atau nama salat yang diganjilkan. Jadi dinamakan salat qiyamul lail ini sebagai salat tahajud kerana salat malam itu dikerjakan pada waktu orang semua sedang tidur. Itu sebab dipanggil qiyamul lail. Ya. Jadi salat malam tu boleh dikerjakan dengan mengerjakan yang genap-genap terlebih dahulu, diikuti dengan yang ganjil. Boleh seperti itu dan boleh juga mengerjakan witir saja tanpa didahului oleh apa-apa salat sunat. Masalah Acik, Nek Saiful, masalah semua sahabat ni sekalian Jangan lupa jika nak dapat lebih lanjut maklumat, dapatkan daripada tafsir Ibn Katsir. Alhamdulillah pertama kali telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Baik, alhamdulillah semua sahabat yang dirahmati Allah. Jadi darjat dua salat tu tersebut tak sama. Salat ganjil ataupun salat sunnah, witir adalah sunnah rawatib yang utama. Jadi salat witir ni sama darjat dengan salat fajar. Kepentingan salat witir itu sebab Nabi SAW mengajar kita, Nasim Jan dan Salam Wahid Latif, Nabi SAW memberikan penekanan pada salat witir. Ya, orang-orang muda yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kalian takut tak bangun malam, maka salat yang witir lepas pagi isyak, nanti lepas Ramadan lah maksudnya. So witir ni amalan Nabi, amalan kekasih Allah SWT yang sentiasa dipesan kepada para sahabat untuk melakukannya. Jadi kalau kita perhatikan keutamaan salatul lail ini, seperti yang kita bincangkan dalam surah Sajdah yang lalu dan surah Al-Isra, dan begitu juga kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, perintah untuk qiyamul lail ini adalah wajib untuk Nabi SAW, khusus untuk Nabi. Namun bagi kaum muslimin, mereka merupakan satu benda yang sangat digalakkan. Jadi Allah telah pun menerangkan bahawa salat malam itu adalah sifat para muhsinin. Ini kita dapat perhatikan dalam ayat surah Az-Zariyat sini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Allah menyifatkan orang bertakwa, para muhsinin ini kerja mereka adalah sentiasa bangun malam, rajin bangun malam. Tengok ayat ni, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu malam walau penat macam mana sekalipun, mereka tahu yang memberi kekuatan bukannya tidur itu. Ya. Yang memberi kekuatan adalah sebenarnya merupakan, tuan-tuan yang berkasihan, saya terputus dekat live ni, saya tak tahu kenapa tuan-tuan. Okey. Baik. Jadi kalau kita dapat perhatikan, mereka menggunakan sebahagian daripada malam itu tadi untuk tujuan qiyamul lail. Jadi kalau kita perhatikan, tengok dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Allah berfirman kat sini, maknanya di dunia adalah orang yang buat baik. Setelah itu Allah pun menjelaskan bentuk-bentuk kebaikan yang boleh kita lakukan. Ya, iaitu antara yang pertama sekali, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sangat tidur pada waktu malam. Jadi para ulama tafsir mereka beza pendapat tentang perkara tersebut kepada dua pendapat. Ini tafsir Ibn Katsir ya. Tuan-tuan yang mulia sekalian, yang mulia Raja Rozlin, perempuan Melayu is watching, ada masalah kat sahabat-sahabat saya di Facebook ya. Pertamanya, ma dalam bahasa Arab ini berfungsi sebagai ma nafiyah. Dalam bahasa Arab ini huruf-huruf yang terdapat dalam Quran punya makna-makna tertentu. Ini kita pelajari dalam huruf ma'ani contohnya. Jadi dalam ma ini sebagai nafiyah.
Maknanya sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada malam yang terlewat melainkan mereka mengambilnya, walaupun sedikit saja. Kalau tidur itu agak lambat kerana ada komitmen kerja dan sebagainya, terlambat tidur, tetap juga bangun walaupun sedikit. Qatadah menceritakan dari Mutarif bin Abdullah, tak ada malam yang datang kepada mereka melainkan digunakan untuk salat pada Allah SWT, baik pada awal malam ataupun pertengahannya. Dan saya jelaskan semalam bahawa Qiyamul Lail ini sebenarnya mula daripada waktu maghrib lagi, kerana malam itu adalah mula pada waktu maghrib seperti yang telah kita jelaskan pada para ulama. Sebenarnya cara melakukan salat tahajud ni tuan-tuan, kalau kita lihat cara Nabi SAW, ya, salat tahajud sebagaimana diterangkan ada dua. Pertama, didahului oleh salat genap, diakhiri dengan salat witir. Yang kedua, tidak didahului oleh salat genap, terus berwitir. Kemudian bila kita perhatikan cara yang dilakukan Nabi SAW, ada macam-macam kaifiat, ada macam-macam kaedah. Sahabat ni boleh kat sekalian, kalau Salama Abdul Qadir, Masjid Tahanurin. Jadi pertama, kita salat sunat 2 rakaat iftitah, maknanya 2 rakaat yang ringan-ringan. Mungkin salat sunat taubat ke. Kemudian kita mengerjakan 10 rakaat dan kita bersalam, memberikan salam tiap-tiap 2 rakaat. Dan sesudah itu barulah kita mengerjakan witir. Cara ini berdasarkan kepada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita salat sunat iftitah 2 rakaat, kemudian kita ikuti dengan 6 rakaat tahajud. Sesudah itu kita sembahyang witir 5 rakaat bersambung-sambung. Kita bertasyahud di akhir rakaat witir saja, itu rakaat yang kelima. Ini juga satu cara yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Ketiga, kita salat 2 rakaat iftitah. Iftitah ni makna sembahyang malam ni kita mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas, 2 rakaat permulaan tahajud kita. Yang ketiga, kita sembahyang 2 rakaat iftitah, kemudian kita sembahyang 8 rakaat, iaitulah kita beri salam di tiap-tiap 2 rakaat. Salatul lail mathna. Dalam hadis mengatakan bahawa sembahyang malam itu 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, ya. Kaifiat ini pula disandarkan kepada Ibnu Umar, ada dalam Muslim, riwayat Muslim. Ya, ni adalah cara yang ketiga, sembahyang sunat ringkas 2 rakaat, kemudian kita ikuti dengan 8 rakaat. Dah jadi berapa? 10 lah. Kemudian kita witir, ya. Baik, yang keempat, kita salat 2 rakaat iftitah, kemudian kita sembahyang 6 rakaat, kita bersalam di tiap-tiap 2 rakaat sekali, dan setelah itu kita mengerjakan witir 1 rakaat. Ini juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan nak nota kaifiat melakukan salat ni, tuan-tuan boleh join dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan, Kat situ ada sahabat yang baik, yang salih, yang salihah, tolong catatkan. Halo wassalam semua sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Halo wassalam. Ya. Jadi kita kembali kepada diskusi ini. Yang kelima, cara ini kita lakukan 2 rakaat iftitah. Sesudah itu kita salat 4 rakaat, kita bersalam di tiap-tiap 2 rakaat, dan kemudian kita melakukan witir 1 rakaat. Ini pula berdasarkan kepada riwayat An-Nasa'i daripada Ibn Huzaifah radhiyallahu an. Ini cara yang kelima. Tengok ada banyak kaifiat. Ya, yang mulia Raja Uzlin Hasan. Ya. Ash Aswan. Salah jangan nak baca nama intan ni. Baik, si sahabat di TikTok, Rohaya, Kadir, Alhamdulillah semua. Jangan lupa share pada teman. Penting sangat diskusi kita ni, memandangkan kita berada pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan waktu-waktu yang sangat berkualiti dan berharga ini di sisi Nabi SAW dan para sahabat, para salafus salih, supaya dapat meningkatkan diri kita, kedudukan kita di sisi Allah. Ingat nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ini kata-kata sahabat yang mulia namanya Samurah bin Jundub. Nak tahu bagaimana tingginya kedudukan kita, makam kita di sisi Allah, tak ada kayu ukur, melainkan kita lihat pentingnya ketetapan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Andai kita dapat lakukan semua dengan baik, menandakan kita ni punya kedudukan di sisi Allah lah. Kalau kita ni masih lagi lalai dan menuju ke penghujung Ramadan, masih lagi dengan sikap yang dahulu, alpa, lalai, tak peduli, maknanya kita lah yang rosak, tuan-tuan, kita lah yang rugi. Allah nama kita. Terima kasih kepada Inki Ustaz pada saya, Ya Wajina, Syahri Azrifah, Zaitun Rashid. Terima kasih sahabat kat TikTok. Ya, Ustaz ada buku yang boleh baca tentang hadis-hadis kaifiat qiyam ke? Ya, ada banyak buku. Antara buku yang boleh kita dapatkan adalah buku bertajuk Pedoman Qiyamul Lail, Pedoman Puasa. Ya,
yang ditulis oleh almarhum Tengku Hasbi Siddiqi. Ni sangat baik untuk kita baca dan kita juga boleh baca daripada fatwa mufti, contohnya mufti di Jawi, Jakim, kita boleh dapatkan kaifiatnya, penjelasannya. Baik, keenam, kita bersolat 2 rakaat iftitah, kemudian kita ikuti dengan 2 rakaat tahajud, dan sesudah itu kita mengerjakan witir 1 rakaat. Ini dah cara yang berapa? Cara yang keenam. Kalau masalah ni, Amimah, barakallahu fikum, terima kasih semua sahabat yang dimuliakan Allah sekalian, Jana Yusof dekat Facebook. Yang ketujuh, kita solat sunat 2 rakaat iftitah. Kemudian kita salat 8 rakaat. Kita memberikan salam setiap kali 4 rakaat. Kita tidak bertasyahud pada rakaat kedua. Jadi sembahyang malam ni jangan kita tasyahud. Kalau kita sembahyang 4 rakaat berterusan, janganlah kita duduk tahiyat awal di rakaat kedua. Ya. Jadi memang harus tamat halang masalah sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini antara cara kita melakukan solat malam. Dan selepas itu barulah kita kerjakan witir 3 rakaat ke ataupun 1 rakaat ke. Ini merupakan satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Ya. Rasulullah Azim mana yang terbaik, ikut pada kemampuan. Kita boleh pelbagaikan. Sekali kita buat macam ni, kalau waktu malam itu kita kesempatan, kita dapat bangun awal, buat yang paling banyak. Kalau kita malam itu mungkin kita kepenatan, kita mampu buat sikit, buatlah cara yang paling ringkas. Yang paling ringkas bagaimana? 2 rakaat iftitah diikuti dengan 2 rakaat tahajud, 2 rakaat salat hajat sebagai contohnya. Kemudian witir. Kalau kita dah witir pada awal malam, iaitu ketika bertarawih bersama dengan imam, maka tak payah witir lagi sekali. Kerana hadis mengatakan la witrani fil lailah, tak ada 2 kali witir dalam satu malam. Ya, yang ke-8 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa pada satu malam beliau tertidur di rumah Rasulullah, maka Rasulullah bangun tahajud. Baginda bersugi dan juga berwuduk sambil membaca ayat Quran, ayat 190 sampai 200 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, kedengaran Nabi baca ayat-ayat terakhir pada surah Ali Imran itu. Kemudian Nabi salat 2 rakaat lagi, dan sudah itu baginda tidur pula. Ni pun ada caranya, nampak tak? Ya, jadi ada cara yang paling ringkas seperti itu. Tapi bila bangun malam ni, gosok gigi. Kalau ada siwak pun bagus, alhamdulillah, dapat ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita berugi pun tak ada siwak pun tak mengapa. Habis-habis kalau tak ada berugi gigi, tak ada siwak, komo-komo dan bersihkan gigi pun insya-Allah masuk juga dalam tuntutan galakan untuk kita mewangikan mulut kita untuk bangun malam, kerana kita nak berdialog, bermunajat dengan Allah SWT. Salat iftitah tu makna salat yang pendek, yang ringkas, yang mudah. Salat taubat ke, salat wuduk ke, 2 rakaat yang ringkas. Ringkas maksudnya apa? Baca surah Al-Kafirun rakaat pertama, dan rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Makna iftitah lah tu. Iftitah ni makna pembukaan. Mulakan dengan 2 yang khafifatin, dalam hadis mengatakan yang ringkas. Kemudian barulah kita baca surah-surah yang panjang dalam salat-salat yang berikutnya. Kemudian aku pun melihat Nabi SAW bangun daripada tidur, kemudian baginda sembahyang lagi 6 rakaat. Kemudian baginda mengerjakan kita 3 rakaat. Tengok dah berapa dah? Dah 11. 6 campur 3, 9. Campur 2 rakaat yang awal, 11. Ini juga ada kaifiat demikian. Mungkin kerana Nabi SAW mengantuk sangat. Kerana kita ni kalau bangun malam mengantuk, jangan kita teruskan sembahyang. Nanti kita minta dalam doa kita lain pula yang sepatutnya. Ya. Jadi tuan-tuan diboleh kat Allah sekalian, ini adalah maksud salat cara Nabi. Kemudian aku melihat Nabi SAW keluar menuju ke masjid. Pada ketika itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka Nabi bacakan doa ni. Doa ni patut untuk kita hafal. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, waj'al wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Ni doa yang Nabi baca ketika menuju ke masjid selepas melakukan qiyamul lail tadi. Sahabat dimuliakan sekalian ya. Jadi salat ringkas itu namanya salat iftitah. Ahlan wa sahlan ya. Bagi sahabat yang tidak tahu, salat iftitah ni makna salat permulaan. Kita mulakan sembahyang malam kita dengan 2 rakaat yang ringkas. Kemudian barulah kita teruskan dengan salat tahajud tadi. Terima kasih yang saya ketupat kepada saya. Tak boleh makan. Belum puasa. Terima kasih Mat Duta. Syamsul Bahari. Terima kasih kepada yang share kepada 10 orang. Masya Allah. Siti Asma. Barakallahu fikum. Terima kasih ya. Terima kasih sahabat dimuliakan Allah sekalian, kerana keperhatian kalian untuk
mendapatkan maklumat bagaimana cara sembahyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada seperti yang telah diterangkan kat sini, ada 8 cara Nabi kita bangun malam. Jadi terpulanglah kepada kita, pendeknya mana satu kita mampu lakukan, teruskan buat ikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Username nanti boleh share kat grup, insya-Allah nanti kita share dekat Telegram sahabat Ustaz Azan. Doa ni Nabi SAW mohon kepada Allah supaya ada nur dalam diri. Kan kita baca surah Al-Kahfi setiap Jumaat, Allah berikan kepada kita nur kan. Jadi nur yang ada pada Jumaat ke Jumaat yang lain tu kita tambah lagi setiap hari dengan nur yang kita mohon kepada Allah, iaitu setiap kali selesai menunaikan salat malam ini, Nabi akan mengamalkan doa ni tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Ya Allah, berilah kepada aku nur. Nur ni maknanya bimbingan, panduan. Dalam hidup ni kalau tak ada nur, tak ada panduan, kehidupan kita haru-biru dibuatnya tuan-tuan, ke laut namanya. Terima kasih Ustaz Nulis dah masukkan pun dekat kita punya Facebook. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang nak doa ni berlanjut, huraiannya, nota-notanya, tolong masuk ke Telegram sahabat Ustaz Azan. Ustaz Nulis ni terima kasih banyak Ustaz saya, banyak betul nota dan juga doa yang dikumpulkan oleh beliau. Moga Allah merahmati hidup kita semua kepada beliau. Jadi doa ni Nabi SAW mohon kepada Allah, ya Allah jadikan cahaya cemerlang dalam jiwaku, pada lisanku aku cakap yang baik-baik saja. Kan keteruk terhati dan polisi. Kalau kita ni bantu tadi surat Al-Imran ayat ke berapa? Ayat ke 190. Samaris 190 hingga 200. Nabi membacakannya hingga akhir lah maknanya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ayat 200. Ya. Jadi ini yang dibacakan Nabi SAW mengikut riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi apa maksud tadi? Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan dalam hati aku cahaya. Wa fi lisani nura, lisan aku ni ada cahaya, cakap yang baik, kata doktor Ratin polisi. Kalau kita balik rumah cakap pada isteri, pada anak-anak semua benda-benda yang baik. Seronok anak kita. Kalau isteri kita stres ya, dengar kita cakap lagi bertambah stres. Bagaimana nak jadi ayah yang sedemikian, suami yang sedemikian. Setiasa kata-katanya itu menjadi rawatan kepada orang yang sakit. Kata-katanya itu menjadi motivasi kepada orang menambah iman. Seronok kan? Ini kesan daripada doa yang tak kunjung putus, tak berhenti-henti kita pohon kepada Allah setiap pagi. Doa ni kita bacakan seperti disebut. Ya, Abu Pres, terima kasih sahabat yang mengirim kepada saya macam-macam hadiah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Kemudian ya Allah jadikan dalam telinga aku ini ada nur. Dengar yang baik-baik saja. Khairun, ahlan wa sahlan ya. Waja'al fi basari nura, ya Allah jadikan mata aku bercahaya, melihat yang baik-baik. Ya. Wa min khalfi nura, belakang aku nur cahaya. Wa min amami nura, hadapanku nur. Bayangkan kita berjalan dalam kegelapan. Dunia ni kalau tak ada ilmu, tak ada panduan, berarti kita dalam kegelapan lah seolah-olahnya. Kegelapan malam tu boleh tahan lagi, jatuh begitu saja. Tapi kalau kegelapan kehidupan ni banyak tindakan kita yang salah, memberi kesan kepada orang keliling kita tuan-tuan. Pentingnya kita mengamalkan doa ni tadi ya. Waja'al min fawqi nura, ya Allah jadikan aku di atas aku ada cahaya. Wa min tahti nura, bawah aku pun cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah berilah kepada aku cahaya. Cahaya ni maksudkan tadi petunjuk, bantuan, pimpinan, bimbingan daripada Allah SWT. Syukra Syuaib, ahlan wa sahlan. Ya. Jadi kalau kita lihat witir yang tidak didahului oleh salat genap pula, pertama kita salat 9 rakaat, kita duduk tasyahud di rakaat yang ke-8, lalu baca tasyahud yang pertama. Sesudah kita bertasyahud, kita bangun mengerjakan rakaat yang ke-9. Di akhir rakaat yang ke-9 kita bertasyahud lagi, lalu bersalam. Kemudian kita bersalat lagi 2 rakaat sambil duduk. Kita lakukan semua ini setelah kita lakukan salat iftitah lebih dahulu. Ini ada macam-macam kaifiat Nabi sembahyang witir. Sampai 9 rakaat pun ada. 7 rakaat pun ada. Di akhir rakaat ke-6 kita duduk tasyahud yang pertama, dan di ayat yang ke-7 kita tasyahud yang kedua. Ini juga satu cara yang dapat kita lihat daripada Nabi SAW. Yang ketiga, ada juga kalanya Nabi sembahyang witir ni 7 rakaat. Ya, iaitu kita bertasyahud di rakaat yang ke-7 sahaja, dan kemudian memberi salam, dan sesudah itu kita salat 2 rakaat sambil duduk. Ini cara Nabi lakukan. Ada juga Nabi bersalat 5 rakaat, kita duduk tasyahud di rakaat yang ketiga, kemudian kita bagi salam. Kaifiat ini diamalkan oleh Ibn Abbas, Imam Malik dalam mengerjakan sunnah witir 3 rakaat. Bertasyahud di rakaat yang kedua lalu memberi salam, setelah itu bangun lagi untuk melakukan salat 1 rakaat lagi. Imam Abu Hanifah pula mengerjakan salat sunat witir 3 rakaat.
melakukannya duduk tasyahud yang pertama di rakaat yang kedua tanpa bersalam, kemudian terus bangun pada rakaat ketiga, seolah-olah macam sembahyang maghrib. Ya. Keenam, kita mengerjakan satu rakaat saja. Inilah ketetapan mazhab Syafi'i, Abu Sulaiman dan lain. Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Ayyub bahawa Nabi SAW sabda, al-witru haqqun faman akhabba an yutir bi khamsin falyaf'al wa man akhabba an yutir bi salasin falyaf'al wa man akhabba an yutir bi wahidatin falyaf'al. Salat witir itu adalah satu kebenaran. Siapa yang mengerjakannya dengan 5 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Siapa yang suka untuk melakukannya 3 rakaat, boleh melakukannya. Siapa yang suka melakukannya 1 rakaat, boleh juga melakukannya. Ada macam-macam cara. Witir 5 rakaat 1 salam, ya. Ada juga mereka melakukan rakaat keempat tu dia bagi tasyahud awal. Okey, kemudian bangun, sambung yang kelima, kemudian bagi tasyahud akhir pada rakaat kelima. Gitu. Yang ketujuh, ada juga riwayat menunjukkan Nabi melakukannya 11 rakaat. Kita duduk tasyahud pertama di rakaat ke-10 dan bertasyahud kedua di rakaat ke-11. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Muhammad bin Nasir, Darqutni, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, "Autiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi 11 raka'atan." Witirlah kamu dengan 5 rakaat atau dengan 7 rakaat atau 9 atau 11. Al-Hakim mengatakan bahawa hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan juga Muslim. Diterangkan juga dalam Tahzib bahawa sebanyak-banyak witir dari 13 rakaat itulah witir yang didahului 2 rakaat iftitah, iaitu 2 iftitah dan 11 witir. Ya. Jadi ada macam-macam kaifiat, macam-macam cara. Menunjukkan kepada kita ada keluasan dalam Islam. Ikutlah mana yang kita mampu, yang mana yang kita selesa, yang mana kita senang. Kalau kita nak pelbagaikan pada setiap malam ada kaedah berbeza, boleh sahaja kita lakukan. Baik, An-Nawawi mengatakan bahawa witir 11 rakaat boleh dikerjakan dengan melakukan salam di tiap-tiap 2 rakaat. Rakaat yang ke-11 berdiri sendiri. Maknanya dalam mazhab Syafi'i menggalakkan kita buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Jadi kalau 11 tadi, berarti berapa kali kita berhenti? 5 kali lah. Yang ke-6 tu tinggal 1 rakaat saja. Ni seperti ditarjihkan, dipilih oleh mazhab Syafi'i, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Tapi boleh juga dikerjakan dengan bersambung-sambung, iaitu kita bertasyahud di akhir rakaat ke-10 dan akhir rakaat yang ke-11. Boleh juga demikian dilakukan seperti disebut oleh Imam An-Nawawi, ya. Barakallahu fikum. Jadi pengarang kitab Fathul Qarib mengatakan bahawa orang yang mengerjakan witir lebih pada 1 rakaat boleh menyambungnya dan boleh memisahkannya. Cara menyambung dengan menyambung rakaat yang penghabisan dengan rakaat sebelumnya. Kalau demikian boleh tasyahud di rakaat yang penghabisan sahaja dan boleh bertasyahud di rakaat sebelum rakaat akhir dan di rakaat yang terakhir. Ada banyak cara kan, nampak tak? Katalah kita sembahyang tadi 11 rakaat. 10 rakaat bagi salam, masuk ke 10 rakaat ni tadi. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat bagi salam, 5 kali kan? 5 kali 2, 10. Rakaat ke-11 berdiri dengan sendirinya secara. Yang kedua, kita sembahyang 11 rakaat tu 10 rakaat kita bagi salam, kemudian 1 rakaat berdiri dengan sendirinya. Faham? Cara yang ketiga, kita sembahyang 10 rakaat tasyahud awal, kemudian bangkit rakaat ke-11 itu, selepas itu bagi tasyahud akhir dan bagi salam. Macam-macam cara boleh dilakukan. Ya. Jadi ini yang dijelaskan. Kalau hendak dipisahkan rakaat yang akhir, rakaat sebelumnya, boleh juga dilakukan seperti yang disebut dalam Subulus Salam. Dan begitu juga dalam Hasyiatul Bajuri, dalam kitab-kitab teras mazhab Syafi'i. Baik. Pentahqiq mengatakan salat witir adalah salat yang ganjil. Maka bila kita bersalam tiap-tiap 2 rakaat, tidaklah dihukumkan sebuah witir lagi, hanya dihukum genap. Dan yang menjadi witir hanya yang terakhir saja. Jadi witir yang dahulu ialah sembahyang genap. Demikianlah kalau dipisahkan 10 rakaat dengan 1 salam dari rakaat yang ke-11. Ini kata sebahagian daripada para ulama dalam fuqaha. Mereka mengatakan bahawa witir makna ganjil. Jadi kalau kita sembahyang 2 tu dianggap sebagai sembahyang sunat tahajud, dan yang terakhir itu yang jadi witir. Sebahagian mereka mengatakan demikian. Itu sebab ada kecenderungan untuk menjadikan dia ganjil. 3 rakaat, 5 rakaat, dia satu kumpulan sekaligus. Barulah dinamakan witir, kata sebahagian daripada mereka. Faham Fatimah Muhammad. Jadi Imam Syaukani mengatakan dalam kitabnya Raudhah An-Nadiyah bahawa witir itu nama bagi 1 rakaat yang dipisahkan dari sebelumnya, dan nama bagi 5, 7, 9 yang bersambung-sambung. Ini saya nyatakan tadi. Jika dikerjakan 2 salam, berarti yang 11 rakaat dijadikan 2 salam, maka dihukum witirlah rakaat yang berdiri dengan sendirinya.
yang terdiri pada bilangan yang ganjil itu. Ini adalah pengistilahan lah tuan-tuan. Tapi semuanya seperti yang telah kita jelaskan, semuanya masuk tahajud. Semuanya merupakan tahajud. Dan kita tunaikan witir itu sebelum kita tidur malam, berarti selepas salat isyak pun merupakan satu qiyamul lail seperti yang telah kita jelaskan. Okey, baik. Jadi penjelasan tentang witir 3 rakaat. Ada 3 cara mengerjakan salat witir 3 rakaat. Menurut Ibn Abbas, Imam Malik dan cara Abu Hanifah. Maka yang menentukan demikian diamalkan perlu kita perhatikan hadis-hadis dan amalan para sahabat sendiri. Seperti diriwayatkan Daruqutni daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, la tutiru bi salasin aw tiru bi khamsin aw sab'in wala tushbihu bi salatil maghrib. Janganlah kamu berwitir dengan 3, 5 atau 7. Jangan dia diserupakan dengan maghrib. Jadi dalam hadis ini mencegah kita menyamakan witir dengan maghrib. Maghrib kan 3 rakaat. Silap setting lah, saya tak pandai lah. Arman, nanti saya belajar lagi lah baru nak cuba-cuba jinak-jinak dengan TikTok ni, muka jadi panjang. Tak apa tuan-tuan, yang penting tuan-tuan dengar suara saya dapat manfaat, cukup lah. Tak lihat wajah yang tak handsome ni pun tak mengapa tuan. Yang penting dapat ilmu, insyaAllah. Baik, nanti saya baiki lagi kamera ni, saya tak pandai tuan-tuan. Tak ada orang boleh tolong ni pagi. Pegawai-pegawai saya semua kat rumah. Baik, tuan dia boleh kawaskan nanti kita baiki presentation Yang penting tuan-tuan dapat manfaat kuliah ni sampai ni tau. Jangan tengok pada rupanya, tengok pada ilmunya, pada apa yang disampaikan, insyaAllah. Hadis ini mencegah kita menyamakan witir dengan maghrib. Padahal kita telah mendapat hadis mengatakan witir itu 3 rakaat. Maka mengumpulkan hadis-hadis ini adalah jalan letakkan bahawa witir 3 rakaat larangan witir yang serupa dengan maghrib, iaitu pada rakaat kedua kita tasyahud dan kemudian rakaat akhir kita bagi salam. Supaya tidak menyebabkan maghrib, hendaklah witir dan 3 rakaat itu dikerjakan dengan 1 tasyahud saja. Seperti yang kita lakukan dekat masjid-masjid lah. Nanti minta orang tolong. Ya, makcur lah. Dan ada masalah. Tak apa, yang penting ilmu tu clear. Ya. Amir terima kasih Munia Rahmat Qasim Aziza dah share. Terima kasih Baik. Jika dipisahkan 2 rakaat yang pertama dan rakaat ketiga, nescaya hilanglah sifat witirnya yang 2 rakaat dan menjadilah dia 2 rakaat pertama salat genap. Ini seperti kata Imam Syaukani tadi. Syaukani menganjurkan supaya kita tidak mengerjakan witir 3 rakaat walaupun dengan 1 tasyahud, kerana masih lagi menyerupai salat maghrib. Ini merupakan pandangan Imam Syaukani. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ada 2 kaifiat seperti yang telah kita jelaskan. Sama ada kita sembahyang witir 3 rakaat dengan 1 salam, atau 3 rakaat itu dengan 2 salam. 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat bagi salam. Gitu Baik. Tadi ramai yang bertanya tentang salat iftitah. Sekarang saya jelaskan lagi sekali. Bagaimana nak jemput saya untuk ceramah. Saya tauliah banyak negeri tuan-tuan. Tak payah jemput saya, tengok kat Facebook, kat TikTok, ya sudahlah. Kenapa minta orang tak bagi kan? Jadi nak buat macam mana? Kita berkuliah kat sini sajalah. Saya tak ada tauliah banyak negeri. Selangor tak ada, Negeri Sembilan tak ada, Johor tak ada. Nak buat macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan ni boleh kawasan. Kita lihat salat iftitah ni disyariatkan kita membuka salat malam, baik yang kita kerjakan salat genap diakhiri dengan witir ataupun witir sahaja dengan mengerjakan salat iftitah, iaitu 2 rakaat. Kerana itu Nabi telah menyatakan salat iftitah ni dalilnya apa? Nabi bersabda, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raka'atin khafifatin. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi menyatakan bila kamu bangkit pada waktu malam, maka mulakanlah sembahyang kamu dengan 2 rakaat yang ringkas. Tadi saya jelas kepada tuan-tuan bahawa kita boleh sembahyang sunat yang ringkas pada waktu malam ni. Kita baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul huwallahu ahad, atau apa sahaja yang kita mampu untuk baca. Nak baca Alam Nashrah dengan Alam Tarakai pun boleh. Dalam Quran mengatakan Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana yang mampu. Di media sosial pun boleh, Ustaz Safi Sadiqin. Terima kasih sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat pula kaitan salat malam ni dengan salat tarawih kita dalam bulan Ramadan, Al-Imam Al-Baghawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahawa salat tarawih mula selesai kita melakukan salat isyak, dan berakhir pada waktu kita salat fajar. Kebanyakan para ulama menyatakan bahawa sebuah riwayat min kulli lail kad autara Nabi sallallahu min awal lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Nabi sallallahu telah melakukan witir di permulaan malam, di tengahnya dan di akhirnya. Dan witir Nabi itu berakhir pada waktu sahur. Maka cerita kita ni
waktu imsak lah, lebih kurang kalau azan dekat Kuala Lumpur ni pukul 6.5 contohnya 6.3, maka kira-kira pukul 10 minit sebelum tu adalah waktu akhir untuk witir. Baik ya. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, "Ayyukum khafa an la yaqum min akhir lail falyutir thumma liyarqud. Wa man wasaqa bi qiyam min akhir lail falyutir min akhiri fa inna qira'ata akhir lail mashhulatun wa zalika afdal." Dalam riwayat Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, siapa yang kamu takut tak dapat bangun pada waktu malam nanti, terlambat dan sebagainya, dia boleh witir sebelum tidur. Kemudian dia tidur. Siapa yang yakin dia boleh bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan witir itu di akhir sekali. Kerana itulah yang paling utama. Ya, alhamdulillah semua sahabat Acik dekat TikTok, Hasnal. Terima kasih Acik Jo. Terima kasih sahabat dekat Facebook juga. Ramai pula hari ni. Alhamdulillah Marina. Ya, tak sangka pula pagi lepas subuh ni ramai tuan-tuan dah pergi kerja. Ya. Baik, tuan ni boleh kat sekalian. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id bahawa Nabi bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kamu sebelum waktu subuh. Dari hadis ini kita mendapat kefahaman bahawa witir dibolehkan setiap waktu pada malam, asalkan setelah kita menunaikan salat Isya. Tidak ada keterangan bahawa Nabi berwitir sebelum salat Isya. Jadi menunjukkan witir ni adalah akhir malam. Dalam kitab Al-Mufhim dikatakan bahawa seorang ahli ijma' menetapkan witir dilakukan sesudah salat Isya. Selepas itu dapat difahami daripada hadis sampaikan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi melakukan salat witir sebelum subuh. Dengan demikian fahamlah kita waktu witir itu berlaku di antara Isya dengan subuh. Okey, kadar bacaan tiap-tiap rakaat. Ni kita dengar macam pandangan para ulama berkaitan dengan kaifiat qiyamnya Nabi SAW. Cuti hari ni. Oh ya, tadi cuti apa ini? Nurul Quran. Nurul Quran dah lepas dah Sabtu itu. Dalam MRT nak pergi kerja, insya-Allah. Terima kasih sahabat dimulakan sekian. Ya, doakan untuk saya ya. Doa tuan-tuan ni, tuan-tuan ni orang saleh, orang baik-baik. Mustajab insya-Allah Majid Kursi Osman. Ahlan wa sahlan. Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, mereka ni merupakan imam-imam tarawih yang digalaskan tanggungjawab ke atas mereka oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau Dikatakan bahawa membaca di tiap rakaat salat malam ni sebanyak 200 rakaat. Tu dia 200 ayat dalam setiap rakaat. Allahu akbar. Di zaman tabi'in, surah Al-Baqarah dibaca dalam 8 rakaat. Maknanya 2 tolong 6 bagi dengan 8. Berapa? Lebih kurang 8 kali berapa? 24. 8 kali berapa? 28. 8 kali 4, 8 kali 4 32, 8 kali 3 24. Lebih kurang lah 35 ayat setiap rakaat. Betul kan? Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, Imam Malik dan juga Ishaq menyukai membaca tiap-tiap rakaat paling kurang 10 ayat. Dan kita dianjurkan baca dalam salat witir sebanyak 3 rakaat, surah Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Dalam satu riwayat daripada Ahmad, Abu Daud, Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, ditambah di akhir witir itu, rakaat yang terakhir itu, satu rakaat itu dibacakan Al-Ikhlas, diikuti dengan Al-Falaq, diikuti dengan An-Nas, kemudian rukuk. Ini cara Nabi kita SAW. Silap setting tadi ya, silap setting. Nanti saya belajarlah cara setting. Belum pandai TikTok lagi tuan-tuan. Maafkan saya tak apalah, tak nampak muka pun tak mengapalah, tak handsome mana pun. Yang penting tuan-tuan dapat ilmu insya-Allah okey, terima kasih dalam perjalanan. Barakallahu fikum. Terima kasih hantar okey, maksud terima kasih semua. Jadi dalam salat witir ni ada wirid-wirid Nabi anjurkan yang disebut dalam hadis-hadis. Sebagai contohnya, Nabi membacakan Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Ni alhamdulillah lah kita dengar bacaan ni ketika sembahyang tarawih di masjid di surau. Jangan tuang lah, jangan culas lah. Kaum muslimin sekalian, rebutlah peluang hari akhir Ramadan ni. Tinggal 9 lagi saja lagi nak puasa. Ya Allah, cepatnya masa berlalu. Rasa macam yalah, tak tahu nak sebut lah tuan-tuan. Masa berlalu itu cepat sedar tak sedar meninggalkan kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih semua. Ataupun Nabi juga membacakan Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus saya bacakan sebanyak 3 kali. Kemudian disambung pula dengan Rabbul Malaikati Waruh. Rabbul Malaikati Waruh Nabi baca. Ya, itu juga Nabi membacakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik.
Dalam tak pergi Telaga Biru. Jom Siti Asma. Ya, terima kasih semua. Alhamdulillah. Ini juga doa Nabi dalam salat witir. Maksudnya apa? Ya Allah, sungguhnya aku lindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, kemaafanmu dari siksaanmu. Aku berlindung denganmu daripada-Mu. Tidak dapat aku kira begitu banyak pujian dan sanjungan ke atasmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Kita tak mampu puji Allah dan saya, tuan-tuan ya. Jadi sekali lagi saya ulang, antara doa Nabi kita ketika selesai melakukan witir iaitu Subun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Gitu juga Nabi bacakan, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an uqubatik wa a'udzubika minka la usi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Boleh dapatkan doa ni dekat mana? Kat mana tuan-tuan? Kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dapatkan ya. Join. Bagi yang belum masuk, tolong masuk kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yop, tolong masukkan sekali yop. Link untuk sesahabat kita join. Kat situ ada doa, ada nota, ada kaifiat-kaifiat ni telah disalin oleh Ustazah nulis. Moga ada manfaat dalam perkongsian kita. Moga persahabatan ni guna kat dunia juga akhirat. Ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah semua. Azhar, terima kasih. Barakallahu fikum. Kemudian para ulama berselisih tentang bacaan kunut dalam salat witir, seperti yang Nabi lakukan. Abu Hanifah dan sebahagian daripada ulama Syafi'iyah menganjurkan bacaan witir dalam kunut itu baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Jadi janganlah kita menyangkakan kunut itu hanya ada pada subuh saja. Kunut juga Nabi lakukan dalam salat witir setiap malam, bukan saja dalam bulan Ramadan, bahkan sepanjang hayat Nabi SAW, seperti yang diterjemahkan oleh Imam Syafi'i. Sebagian ulama menganjurkan kita kunut dalam salat witir di hujung, di bahagian yang kedua, separuh yang kedua. Macam sekarang dah malam ke-21 kan, mula daripada malam 15, mereka telah mula melakukan kunut. Ini merupakan pandangan sebagian daripada para ulama mazhab Syafi'i ya. Imam Malik pula mengatakan bahawa kunut dalam salat witir di seluruh bulan Ramadan lebih baik. Ini Imam Malik kata dalam mazhab Maliki. Al-Hasan menyuruh kita berkunut dalam salat witir sepanjang tahun kecuali nisfu pertama dari bulan Ramadan. Ini pendapat Al-Hasan dalam mazhab Abu Hanifah ya. Jadi kalau kita lihat pentahqiq bahawa tiada satu hadis yang sahih dalam masalah kunut ini, maka kita pendapat bahawa lebih utama untuk kita berkunut ataupun tidak terpulang pada masing-masing padu kepada hadis-hadis yang ditunjukkan. Kemudian hendaklah dimaklumi bahawa kunut yang dipersisihkan dikerjakan sesuai rukuk dalam i'tidal. Adapun memanjangkan doa ketika berdiri sebelum rukuk disepakati kebaikan dan keutamaannya untuk dilakukan. Dalam mazhab Malik mereka kunut sebelum rukuk. Kita dalam mazhab Syafi'i, Hanafi kunut selepas rukuk sebelum sujud. Ya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Baik. Di antara yang kita bacakan lafaz kunut yang digalakkan oleh para ulama seperti yang kita bacakan tu, Allahumma hdini ma hadait wa afini ma afait wa tawallini ma tawallait wa barik ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu yang kita tambah lagi Allah. Ya, seperti doa dalam witir yang telah kita pelajari. Lepas witir tadi kita baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an uqubatik wa bika wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Ini juga digalakkan kita untuk baca dalam kunut yang kita lakukan. Jadi inilah dia antara cara Nabi kita SAW. Satu topik yang menarik tuan-tuan, menarik sangat untuk beritahu kerana ramai orang tanya memandang kepada keutamaan witir ini kan. Apakah hukum mengqada witir? Ada orang tanya apa hukum kita qada salat witir kita? Apa hukum kita melakukan, kita tertinggal witir itu kemudian kita qada, apa hukum? Nak tahu lebih lanjut? InsyaAllah pagi esok kita huraikan. Boleh tak qada? Orang Melayu qada, budak-budak kita qada. Boleh tak kita qada salat witir? Mana kepada keutamaan kedudukannya di sisi Allah yang begitu tinggi orang melakukan salat witir ni, boleh tak kita qada? Pagi esok saya akan jelaskan tuan-tuan. InsyaAllah ya, jangan ketinggalan untuk mendengarkan huraian dan juga penjelasan ni, penting untuk kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ni, dan mudah-mudahan motivasi momentum yang telah kita perolehi dalam Ramadan ni berkalan selepas Ramadan. Ingat ya, apakah yang patut kita lakukan kalau kita tertinggal salat witir pada malam itu? Ada kala iman meningkat, ada kala iman mengurang, ada kala kita rasa lemah sangat, letih sangat, maka tak dapat menaikkan witir pada malam itu. Apakah pandangan para ulama terhadap salat witir ni, apakah boleh diqada atau tidak? Pagi esok kita akan uraikan. Terima kasih sahabat Abdul Wahab Majid. Selamat bekerja. Tuan akan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Kerja ditumpahkan ibadah.
Jangan sibuk-sibuk kita main media sosial ketika bekerja. Jadi doa tuan-tuan, doa mustajab sepanjang Ramadan, sepanjang kita puasa, bukan pada waktu buka saja, ya itu keutamaan. Tapi sepanjang kita puasa juga merupakan waktu mustajab doa. Jangan abaikan peluang ni tuan-tuan ya. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan ramai-ramai pada pagi ni. Dekat Facebook baik, kat TikTok baik. Tanpa tuan-tuan tak ke mana lah saya ya. Terima kasih kerana share pada teman-teman yang lain. Ahlan wa sahlan semua. Yang belum berkenalan dengan saya, bolehlah like di Facebook dan juga di TikTok. Jadi follower. Mudah-mudahan ada banyak perkongsian yang boleh saya teruskan selepas Ramadan nanti. Setiap hari pada waktu subuh, selepas subuh, kira 7 pagi kita ada kuliah sikit ya. Moga-moga dalam tempoh sejam atau kurang ni ada manfaat banyak dalam pertemuan kita. Setakat saja dulu. Terima kasih Siti Roha, Zisham. Bagi mereka yang menaikkan umrah bersama Zazan Travel, masih ada kekosongan, tak banyak dah yang tinggal. Bagi tuan yang minat, sila daftar segera. Yuk, tolong masukkan link yuk. Bagi mereka yang nak menunaikan umrah bersama dengan kami dalam bulan Syawal. Ramadan penuh dah. Ramadan semua jemaah dah bergerak dah. Tak sempat dah tuan-tuan nak pergi. Kalau pergi pun harganya sangat mahal tuan-tuan. Waktu sekarang mungkin 50-60 ribu seorang. Jadi tuan yang tak kesempatan, bolehlah menunaikannya pada bulan Syawal. Tak ramai orang insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan ni boleh daftar dengan kami. Dan bagi yang nak memiliki tafsir Ibn Katsir ni, boleh dapatkan daripada Ustazah Nurilis Umi Fatih dalam kita punya Telegram. Masuk Telegram sahabat Ustazah Azan, nanti tanya dengan beliau bagaimana nak mendapatkannya. Ini tafsir Ibn Katsir pertama kali dalam bahasa Melayu kita sepenuhnya. Dapatkan tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita khatam Quran. Lepas Ramadan besok kita faham Quran. Jadikan kita dalam ibadah terhadap kalam Allah, hak kita pada kalam Tuhan ini, baca untuk tujuan faham dan khatam dan faham. Ramadan kita khatam, lepas Ramadan kita faham. Dapatkan tafsir Ibn Katsir lengkap 10 jilid ini. InsyaAllah kita dapat memahami kalam Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih, ampun maaf atas segala kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan beri kepada kita peluang akhir Ramadan ini untuk memperbaiki apa lagi yang kekurangan. Ya, saya halalkan tuan-tuan. Kenal saya dan doa tuan-tuan ya. Tahajud tuan-tuan, qiyamul lail tuan-tuan, bacaan Quran tuan-tuan. Di hujungnya doakan untuk saya yang banyak kelemahan ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami' ashabil huquq alaina minal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Allahumma ja'al min amamina nura, min khalfina nura, wa fi sam'ina nura, wa fi basarina nura. Allahumma a'tina nura. Rabbana innana amanna bima anzalta wa taba'ana rasulullah faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini cahaya. Di telinga kami, pendengaran kami cahaya, penglihatan kami cahaya, hadapan kami cahaya, belakang kami cahaya, atas kami cahaya, bawah kami cahaya. Berilah kepada kami cahaya kurniaanmu ini, pimpinanmu, agar kami tak sesat dalam kehidupan ini mengikut syahwat dan juga kejahilan kami. Ya Allah, Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, pasangan kami, anak-anak kami, bapa kami, sekian guru-guru kami, sekian sahabat-sahabat kami yang punya hak atas kami yang kami tak sempat nak balas. Sebagian mereka telah pergi menghadap-Mu, wahai Tuhan. Ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru kami sekian, jiran tangga kami, semua orang buat baik pada kami, semua orang buat salah pada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Jumpa lagi pagi esok tuan-tuan. Ingat ya, mau'id kita, pertemuan kita pagi esok membicarakan tentang boleh tak qada balik semua salat witir dan salat malam yang kita tinggal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Ustaz Hafiz Zalikin, Hafizah Muhammad. Terima kasih Rohana Abdullah dekat Facebook ya. Terima kasih kat TikTok Ummu Ammar, Amimah Rustam. Terima kasih Azhar. Terima kasih Hatta, tuan-tuan Mazna Jamalia, Umi Aiman, ya, Seca Al-Amir. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih, jumpa lagi esok tau. Jangan lupa tolong sebarkan sebanyak mungkin sahabat. Moga ada jariah pahala ilmu yang kita manfaatkan sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.